Dengan itu, ia boleh dikaitkan dengan kelonggaran qasar kerana musafir tersebut boleh dipisahkan daripada maksiat yang berlaku selepas atau semasa menempuhinya. Imam Abu Hanifah kata berjalan itu berjalan. Boleh jadi semasa dia berjalan menempuh jarak musafir tu yang membolehkan dia qasar, dia belum melakukan maksiat. Ataupun maksiat yang nak dilakukan itu sebenarnya belum diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Kan dalam kita punya pemahaman dan juga akidah kita, berkenaan dengan niat ini, apabila kita niat nak buat baik, itu kan Allah dah kira, walaupun benda tu kita belum buat. Betul-betul kan? Manakala perbuatan jahat, kalau kita cuma niat baru nak buat jahat, belum buat jahat lagi, Allah belum mengira. Bahkan kalau kita buat pun, ketika tu Allah nilai buat paksa ke tak paksa, kan? Kalau ada unsur paksaan, delete semula. Tapi kalau dia buat dengan sengaja, akalnya waras, ketika tu baru dikira itu sebagai satu dosa. Kan cantik Islam. Maknanya berbagai-bagai saluran, berbagai-bagai kaedah boleh diguna pakai selagi mana nasnya kuat, hujahnya tepat, dan juga penyampaiannya itu, cara mazhab itu disalurkan kepada masyarakat, itu sifatnya tidak mengikat orang untuk memegang mana-mana mazhab secara khusus. Tu guna dia. Kedudukannya sama juga dengan seseorang yang merampas khuf kepunyaan seseorang lalu memakainya. Harus kepadanya menyapu di atas khuf tersebut. Khuf tu maknanya kasut yang kita guna untuk mengharuskan salat. Tahu menyapu khuf? Khuf ni maknanya tuan-tuan boleh guna apabila dalam keadaan-keadaan yang khususnya lah. Biasa kita jarang guna. Tapi kalau tuan-tuan umpamanya camping, ataupun mungkin bagi tuan-tuan yang masih berkhidmat dalam tentera, askar, jadi ada masa-masa kalau tak perang kan ada training tu, kan? Training tu kan masuk hutan, keluar hutan, kasut tu kan panjang, nak buka sampai ke lutut kasut tu, kan? Bukan main payah lagi dengan tali yang sebegitu banyak. Sapu di atas kasut tu, itu nama menyapu khuf. Ambil semayang macam biasa, kan? Muka, tangan, kan tak susah punya pun tentera pun, kan? Boleh sapu tangan sebagainya, kepala, kaki tu kan nak buka payah dengan stokin yang kemudian nak pakai lagi. Kalau dan ada komen ni, badan tengah ikat tali kasut, tembak begitu je, mati tu, kan? Sapu atas tu khuf tu, kan? Minta maaf tunjuk kaki, kan? Dia sapu je atas tu, letak air, sapu-sapu sikit-sikit, tu dah kira. Bila batal salah satu daripada dua ni. Pertama, kita prosedur batal wuduk cara biasa, sama ada kita terkentut, batal lah wuduk tu, atau ketika kita mencabut kasut tu. Kita dah cabut kasut, maknanya kita dalam keadaan bertenang, dalam keadaan rehat, maknanya batal lah wuduk yang menggunakan khuf tadi. Sampai begitu sekali tuan-tuan, Islam suruh semayang. Kalau malas juga nak semayang, Allah memang tak guna betul lah tu. Sampai Allah kata malas cabut kasut, sapu atas kasut tu. Sampai bagi cara tu sekali, Tapi kalau tak mau juga, memang dia memang tak mau semayang lah, senang cerita. Bukan tak sampai seru dah lebih pada sampai dah, tapi memang tak mau semayang. Sama juga macam apa namanya, orang yang curi kasut, kemudian dia pakai, kemudian dia guna pakai khuf tu, dia pun pakai untuk semayang kasut tu. Maknanya dah sapu kasut tu, bawa kasut tu semayang, dengan semayang dengan kasut-kasut tu. Jangan pula dah sapu atas tu, pergi tanggal dah kasut tu semayang. Tu bingung namanya, kan? Sapu tu untuk mengharuskan kasut tu bawa semayang. Sapu atas kasut tu. Tapi tuan-tuan jangan buat begitu dalam masjid ni, tuan-tuan. Kan tak pasal-pasal pula dia pakai uniform askar dia, kan? Daripada luar, ustaz kata boleh, pra masuk, dia cuci tapak kasut dia, dia basuhnya satu kasut dia dekat pahip tu, dia masuk jadi imam pula tu. Sudah. Saya tak tahulah makmum mana nak ngikut dia, kan? Kalau tanya semayang sah tak sah,
sah sembahyang tu daripada sudut fiqahnya, mazhab kata sah, syarat kata sah, tapi ialah perbuatan tu zalim benar rupa raya kan, masjid begitu cantik begini, pakainya kasut askar tu pula. Baik, sama macam orang ambil khuf tu curi, kerana perkara yang wajib dilakukan ialah menutup kedua kakinya dan tidak ada perkara yang mengharamkan untuk berbuat demikian. Aspek yang diharamkan ialah benda yang berdekatan dengannya, iaitu kedudukannya sebagai benda yang dirampas daripada orang dengan cara yang tidak sebenar. Imam Abu Hanifah berhujah lagi. Sama macam tadilah, ini semua contoh yang diambil. Dicuri itu perkara sampingan, sedangkan ketika itu dia juga masih berlaku, masih berbuat ketaatan, berbanding dengan orang yang tidak melakukan ketaatan langsung di dalam musafirnya. Jadi makna ini antara dalam keadaan yang sangat berbezalah. Kemudian pandangan yang terpilih, hujahnya sudah kita beri, pandangan yang terpilih mana satu sebenarnya, ini terpilih menurut pengarang kitab inilah, itu dia tidak mengikat kita nak pegang mana satu. Selepas membentangkan pendapat para ulama, dalil-dalil serta hujah yang mengiringi dalil tersebut, jelaslah kepada kita pendapat yang kuat dan terpilih ialah pendapat golongan pertama. Maknanya pertama ni tak boleh kasar ketika maksiat, yang diwakili oleh majoriti ulama yang berpendapat orang yang bertujuan maksiat di dalam musafirnya tidak diberi kelonggaran untuk mengkasarkan salat. Itu pendapat yang rajih serta asah di kalangan pendapat imam-imam mazhab. Maknanya yang paling kuat sekali, pengarang ni kata, penyusun ni kata, golongan pertama lah. Bukan kerana dia bilangannya banyak, tidak, sebab ada masa bilangan yang sedikit itu menang. Bukan kerana bilangannya banyak, majoriti itu kebetulan saja, tetapi nas-nas yang dikemukakan, hujah-hujah yang dikemukakan, terutama bila menyatakan Islam itu tidak cenderung dan tidak bersekongkol dengan perbuatan maksiat. Kalau orang boleh melakukan kasar ketika dia buat maksiat, ketika itu seolah-olah ada support yang tidak baik daripada Islam. Maknanya Islam ni pun, maknanya bila umatnya nak buat benda jahat, Islam bagi sokongan pula, boleh kasar pula, buatnya dia buat jahat tu selama setahun pula boleh kasar. Maknanya boleh sampai tahap begitu sekali cenderung Islam pada maksiat. Bukan. Ulama ni kata, kalau musafir tu ada unsur-unsur maksiat, pergi tempat-tempat yang tak baik, ketika itu tidak dibenarkan kita melakukan kasar. Jika kelonggaran diharuskan kerana sesuatu sebab, dan sebab itu perlu ditolak oleh syarak, sebab itu sebenarnya menduduki tempat benda yang tidak wujud. Bila kita buat benda yang tak baik, ketika kita bermusafir, benda yang tak baik itu sebenarnya tidak diterima pakai, tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu daripada episod ibadah kita. Kita buat benda tak baik, musafir, ya betul, ulama kata musafir itu satu benda yang lain, maksiat itu satu benda yang lain. Tetapi benda yang kita campur adukkan dengan benda tak baik, walaupun sikit, kalau daripada sudut urusan kehidupan kita yang lain, itu pun tak lalu. Contoh kita makan mi sepinggan, mi itu kan sedap, mi goreng basah tu kan, bukan main syok lagi makan, kena pula dengan cili jeruk potong-potong. Tu kan telur juga, perut pun dah boleh menyanyi-nyanyi ni kan. Tiba-tiba ada pula najis pula sikit dekat ujung pinggan mi tu. Tu kan orang kata spoil tu kan. Artompel kata patah selera kan. Kopi dah pekat, likat kan, sedap bukan main, tapi gula pula tak ada. Mi dah sedap dah, ada pula najis sikit kat ujung tu. Alahai, hilang sedap tu kan. Maknanya begitulah lebih kurangnya perbuatan-perbuatan yang kita buat tu, walaupun sikit aja. Saya nak pergi musafir Ustaz, sebenarnya seminggu ni 5-6 hari cuti sekolah ni nak tengok orang tua Ustaz, tapi on the way tu ada pula road tour pula, singgah Jom Heboh pula Ustaz. Jom Heboh tu saya singgah 2 jam je Ustaz. Itu tidak memungkinkan. Benda yang sikit tidak boleh menghilangkan kemudaratan. Maknanya yang fahsyak tu tetap fahsyak, nampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Siapa buat jahat
walaupun kecil tetap besar zarah, tetap akan Allah balas. Suratul Zalzalah kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Siapa yang buat baik walaupun sekelumit baik, memang ada baik tapi sikit sangat, itu pun akan dihitung di mahkamah Rabbul Jalil. Maknanya Islam ni satu agama yang amat teliti. Benda yang baik itu nyata dan sah baik ni. Benda yang tak baik jangan sekali-kali kita campur adukkan dengan benda-benda yang tak baik. Fahaman-fahaman ini tuan-tuan, ya, ini bukan nak provokasi tuan, tapi fahaman-fahaman inilah yang digunakan oleh setengah individu, setengah orang dalam mencipta sistem dalam kehidupan manusia. Apabila kita ambil sikit yang baik kan, kita adun dengan yang tidak baik, akhirnya orang nampak yang tak baik tu seolah-olah macam baik. Apa nama benda yang tidak harus, ya, kita nak bagi nampak macam harus sikit-sikit kan, kita campurkan. Contoh hukum Allah kata orang berzina, rotan yang belum kahwin ghairu muhsan, rotan 100 rotan. Kita rotan juga tapi tak sampai 100, 6 rotan je. Kan orang nampak, oh ada rotan juga tu kan, bukan tak rotan langsung, rotan memanglah, tapi jumlah tak cukup. Macam bayar hutang 100 bayar RM6 sudahlah kan. Mau orang yang nak bayar hutang? Mana awak hutang 100 bayar RM6? Kalau dengan ceti pun, ceti buru sampai ke rumah bercacing kan. Ini pula hak Allah, kita pergi ambil. Maknanya benda yang ada masanya kadang-kadang dia menular sampai ke dalam sistem kehidupan. Orang ambil sikit, orang campur sikit. Orang ambil sikit, adunkan, akhirnya nampak itulah Islam, walhal itu bukan sistem Islam. Satu ketika saya di universiti dulu, saya antara manusia yang selalu bergaduh dengan saya punya lecturer lah, ya, berkenaan terutama dengan perkara yang berhubung dengan syarak dan keduniaan, hubung kaitnya, ya. Macam mereka juga macam kita ada enakmen syariah dan sebagainya. Mereka dipanggil KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini katanya diambil daripada Al-Quran, memang ya, tetapi sumbernya saja. Sumber saja diambil daripada Al-Quran, tetapi kemudian diadun dan diolah sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi macam kita lah lebih kurang, ya? Orang begini minum arak, dia rotan sikit, kemudian ada pengampunan, ya? Orang berzina umpamanya compound saja, tapi dia ambil daripada, kononnya ambil daripada Al-Quran. Saya jadal lah, saya berbahas lah dengan saya punya doktor sebagainya. Saya kata, doktor, macam mana ini katakan sistem Islam ini tak boleh panggil sistem Islam ini, mungkin kita ambil daripada sumber Islam, kita ambil cedok sikit je, tapi kalau nak kata ini hukum Islam yang sebenarnya, itu tidak termasuk. Justru begitulah dengan benda ni, ya? Kalau kesimpulan ni menyatakan perkara yang baik tidak boleh dicampur adukkan dengan perkara yang tidak baik, mencemarkan imej dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Apabila musafir maksiat menghalang keharusan menunaikan salat khauf disebabkan maksiat yang terdapat di dalamnya, bermakna musafir maksiat juga menjadi faktor penghalang kepada keharusan mengqasarkan salat. Maknanya salat khauf ni salat dalam peperangan ketika takut, ya. Solat ketika takut ni dia sangat lain dengan solat ketika kita dalam keadaan tak takut. Dia boleh ada masanya semayang ketika berlari, tuan-tuan. Berlari semayang, boleh semayanglah keadaan membelakangkan kiblat. Kita tengok ketika arah mana musuh ada. Jangan musuh ada depan kiblat, kan? Kita pergi menghadap elok pula dia, kan? Hidup Allah begini pula tu, dia pun boom tembak tu, ya. Jadi maknanya ada kaedah-kaedah. Khauf ini pun semayang ketika takut ni, tengok kita berjuang untuk siapa. Kalau untuk kerajaan Islam, kita berperang, kita boleh salat khauf, dan salat itu ketika kita menang dalam perang, kita balik ke rumah tak perlu diqada balik semayang yang tak berapa sempurna tu. Sebab salat khauf ni sangat ringkas. Ketika kita berlari, kita boleh tunduk kepala sikit, tanda kita rukuk. Lari sikit lagi, ya, tunduk kepala lebih sikit sebagai tanda kita sujud. Tapi rukuk, tunduk kepala tu antara sujud dengan rukuk mesti sujud terlebih ke bawah sikit sebagai tanda isyarat kita itu sujud. Dan semayang yang tidak begitu sempurna tu, lari ke kanan, lari ke kiri, melompat, meniarap, meredah air dan sebagainya, itu tak perlu diqada kalau kita berperang untuk kerajaan Islam. Tapi kalau kita berperang dengan kerajaan yang tidak Islam, ya, ketika itu salat khauf tidak dibenarkan. Begitu juga dengan pendapat ulama Imam Malik,
Syafi'i dan Hanbali. Kalau semayang yang istimewa khauf tu hanya boleh untuk tujuan kerajaan yang baik, begitu juga dengan tujuan musafir, hanya musafir yang baik, sah dan diperakui nilai tujuan dia punya matlamatnya oleh syarak. Selebih daripada itu, syarak tidak membenarkan semayang yang dikatakan semayang kasar, ataupun mungkin kita gabungkan sekali dengan jamak, ya, oleh kerana bertepatan dengan kehendak musafir itu sendiri, dalam keadaan tidak memungkinkan kita melakukan hal yang demikian dalam keadaan kita dalam melakukan perbuatan maksiat ketika kita bermusafir.